Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3. Selamat sejahtera, salam good day untuk semua. Hari ini kelas Geografi Cikgu Izzuan. Kita masih di dalam bab 7, kegiatan ekonomi di Malaysia dengan topik yang baru, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. So, dalam topik ini kita akan membincangkan dan melihat bagaimana kegiatan ekonomi di Malaysia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Okey, kita lihat dua faktor utama yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia ialah faktor fizikal dan faktor manusia. Okey, kita pergi dengan lebih mendalam. Faktor fizikal kita bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu bentuk muka bumi, tanah, iklim, saliran dan bahan mentah. Okey, faktor yang pertama dari segi fizikal ialah bentuk muka bumi, seperti kawasan tanah tinggi, kawasan tanah beralun, tanah pamah dan pinggir laut yang terdapat di Malaysia memang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dijalankan di Malaysia. Okey, kita tengok jenis bentuk muka bumi, tanah pamah, tanah tinggi dan pinggir laut. Di kawasan tanah pamah di Malaysia sesuai untuk tanaman seperti padi, getah dan kelapa sawit. Manakala bilang pengangkutan pula sangat sesuai kerana pembinaan jalan raya dan jalan kereta api dan juga lapangan terbang boleh dilakukan dengan lebih mudah dan kosnya lebih rendah berbanding di kawasan tanah tinggi. Okey, manakala banyak kawasan perindustrian juga dibina di kawasan tanah pamah. Di kawasan tanah tinggi seperti di Cameron Highland dan Kundasang, banyak dijalankan kegiatan pertanian seperti tanaman teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan, selain dijadikan sebagai kawasan pelancongan hawa sederhana dengan pemandangan yang indah dan udara yang nyaman. Di kawasan pinggir laut di Malaysia, dijalankan aktiviti perikanan seperti di pesisir pantai dan pesisir laut Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, dan juga kegiatan pelancongan di kawasan pulau-pulau serta pembinaan pelabuhan seperti di Pelabuhan Klang, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Bintulu. Di Malaysia juga mempunyai pelbagai jenis tanah untuk tanaman-tanaman yang tertentu seperti tanah aluvium, tanah laterit, tanah gambut, pasir dan beris. Tanah aluvium sangat sesuai untuk tanaman padi sawah seperti dataran Kedah Perlis dan Tanjung Karang Selangor. Manakala tanah laterit sesuai untuk tanaman getah seperti di Segitiga Jengkau di Pahang dan Labis Johor. Selain tanaman kelapa sawit seperti di Seri Aman Sarawak dan Tawau Sabah. Tanah gambut sangat sesuai untuk tanaman nenas yang banyak terdapat di kawasan beralun di Johor seperti di Rengit, Pontian dan Labis. Manakala tanah pasir sesuai untuk tanaman gajus seperti di Kelantan dan Terengganu. Selain daripada tanaman kelapa yang banyak ditanam di kawasan Bagan Datuk, Perak. Manakala tanah beris sesuai untuk tanaman kenaf yang banyak dimajukan ketika ini untuk membantu pelbagai sektor seperti pembinaan perabot. Contohnya seperti di Pasir Putih, Kelantan, Setiu, Marang dan Besut, Terengganu. Faktor yang seterusnya ialah faktor iklim, di mana Malaysia mengalami iklim khatulistiwa dengan suhu purata 27 darjah Celsius dengan jumlah hujan yang banyak setiap tahun melebihi 2,600 mm. Iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun ini sangat mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian, pelancongan, perikanan dan pembalakan. Pelbagai jenis tanaman seperti padi sangat memerlukan jumlah hujan yang banyak, selain getah, kelapa sawit yang memerlukan cuaca yang panas,
koko, nenas, kopi dan lada hitam dapat hidup subur dengan menerima jumlah cahaya matahari dan hujan yang mencukupi. Cuaca yang sejuk dengan suhu yang sederhana iaitu kira-kira 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi seperti Kundasang, Sabah dan Cameron Highland sesuai untuk penanaman teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Faktor saliran, yang mana Malaysia memiliki saliran yang sangat baik dan banyak. Terdapat kawasan pertanian yang memerlukan saliran sebagai sumber air utama seperti penanaman padi di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan. Kegiatan pelancongan seperti river cruise di Melaka dan juga di cruise di Putrajaya juga dapat dijalankan dengan adanya sistem saliran yang baik. Faktor yang seterusnya ialah bekalan bahan mentah. Malaysia mempunyai pelbagai bahan mentah yang diperoleh daripada sumber mineral, hutan dan pertanian. Bahan-bahan mentah sektor primer ini boleh diproses untuk menghasilkan barangan sekunder. Contoh bahan mentah seperti kayu balak, kelapa sawit, getah, petroleum dan gas asli, kaolin dan batu kapur. Kayu balak dapat dimajukan dan dipelbagaikan untuk industri perabot, papan lapis dan kayu gergaji. Manakala sumber kelapa sawit dapat digunakan untuk menghasilkan minyak masak, sabun dan lilin. Pokok getah yang menghasilkan getah yang baik juga digunakan sebagai sumber utama untuk penghasilan sarung tangan getah dan tayar kenderaan. Sumber mineral seperti petroleum dan gas asli digunakan sebagai produk untuk minyak pelincir, plastik, cat, sumber bahan api dan sebagainya. Sumber kaolin digunakan di perindustrian seperti pembuatan tembikar dan jubin untuk pembinaan bangunan. Sumber batu kapur banyak di Lombong, di kawasan seperti di Langkawi dan Kinta, Perak untuk tujuan pembinaan seperti produk simen. Faktor utama yang kedua ialah faktor manusia dari segi dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi, modal dan buruh. Dasar pertanian negara misalnya diwujudkan oleh kerajaan untuk memaksimumkan sumbangan sektor pertanian kepada Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK. Dasar pendidikan kebangsaan pula memainkan peranan untuk memenuhi keperluan tenaga mahir dalam bidang pertanian, perindustrian dan sebagainya. Selain itu, pihak berkuasa dan agensi-agensi turut diwujudkan seperti Pertubuhan Kemajuan Pekebun Kecil dan Perusahaan Getah atau RISDA berperanan menjalankan penanaman semula getah untuk pekebun kecil, manakala Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan FELKRA dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA memainkan peranan untuk membuka kawasan baharu bagi sektor pertanian. Dari segi infrastruktur, kewujudan jaringan pengangkutan yang baik dan darjah ketersampaian yang tinggi seperti pembinaan jalan raya, lebuh raya, landasan kereta api, jalan air maupun pengangkutan udara memudahkan proses pengangkutan bahan mentah dari sumber ke kilang dan barangan yang siap diproses ke pasaran. Pengangkutan yang cekap dalam sektor pertanian amat perlu bagi mengangkut barangan pertanian yang cepat rosak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan untuk terus ke pasaran. Sistem pengangkutan dalam negara yang efisien juga diperlukan untuk sektor pelancongan, terutamanya bagi keselesaan pelancong yang hendak ke Malaysia. Jadi, untuk ke sesuatu tempat pelancongan, pastinya pergerakan mereka lebih teratur dan selesa
dengan adanya sistem pengangkutan yang baik. Kemajuan telekomunikasi juga membantu membangunkan ekonomi melalui akses internet yang banyak, telekonferens dan kemajuan ICT yang dapat mempercepatkan perhubungan dan komunikasi antarabangsa. Kegiatan dari segi teknologi pula, kegiatan ekonomi di Malaysia bertambah maju dengan adanya penggunaan dan pembangunan teknologi yang canggih dan moden. Ia dapat mempercepatkan kerja, meningkatkan kualiti produk, mengurangkan pencemaran, meningkatkan kos, meningkatkan jumlah keluaran, meningkatkan keselamatan dan yang pastinya memberikan lebih keuntungan. Antara teknologi yang dibangunkan dan dihasilkan ialah seperti jentera untuk pertanian maupun jentera untuk membajak dan menuai padi misalnya. Dalam perindustrian, pelbagai mesin dan robot sangat membantu kilang dari segi pembuatan pakaian, makanan, perabot dan sebagainya. Teknologi jentera dan mekanikal juga penting dalam sektor perlombongan dan penggerudian sumber petroleum dan gas asli. Selain jentera dan juga kren yang digunakan untuk sektor pembalakan. Dari segi ICT, ia membantu dari segi kewangan dan juga mesin juruang elektronik. Teknologi pembiakbakaan pula penting terutamanya dalam sektor pertanian, perhutanan dan sebagainya. Ia penting bagi membiakkan tumbuh-tumbuhan yang hampir pupus, meningkatkan kualiti tumbuhan supaya lebih cepat matang dan tidak mudah rosak. Antara teknologi yang digunakan ialah in vitro serta rawatan silvikultur. Pembiakbakaan juga banyak digunakan dalam sektor peternakan dan perikanan bagi menghasilkan haiwan ternakan yang lebih berkualiti dan cepat membiak. Contohnya seperti teknologi permanian berhadas dan suntikan hormon. Teknologi polimer dalam sektor perindustrian sangat penting bagi menghasilkan plastik dan getah. Manakala teknologi penapaian digunakan dalam sektor perindustrian, pharmaceutical dan makanan. Dalam teknologi seramik pula, bahan-bahan binaan yang berkualiti tinggi dapat digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis bahan buatan sumber seramik seperti peralatan tandas dan kraft tangan. Manakala teknologi robotik dalam sektor perindustrian membantu untuk mempercepatkan proses penghasilan produk seperti pemasangan kereta, chip komputer dan sebagainya. Teknologi gema bunyi banyak digunakan dalam sektor perikanan, terutamanya bagi pemancing-pemancing dan nelayan-nelayan yang moden. Dengan adanya teknologi gema bunyi ini dapat mengesan ikan yang terdapat di dalam laut sekaligus dapat menghasilkan jumlah tangkapan yang lebih banyak dan menguntungkan. Teknologi Global Positioning System atau GPS banyak digunakan dalam sektor pengangkutan dan sistem pengangkutan pintar seperti e-hailing dan kereta api. Teknologi seismik banyak digunakan dalam sektor perlombongan bagi mengesan kawasan-kawasan seperti perlombongan petroleum dan gas asli. Dalam nanoteknologi, ia banyak digunakan dalam sektor perindustrian seperti pengeluaran litar elektronik yang semakin mobile dan kecil. Jadi, ia lebih kompak dan mudah dibawa.
Teknologi kimia pula banyak digunakan dalam sektor perindustrian, terutamanya penghasilan cat yang berkualiti tinggi dan baja untuk pertanian. GIS banyak digunakan dalam sektor perkhidmatan, pemetaan kawasan, mengukur guna tanah dan mengesan kawasan bencana. Faktor modal sangat penting dalam kemajuan ekonomi sesebuah negara. Terdapat dua jenis modal di Malaysia, iaitu modal domestik dan pelaburan langsung asing. Bagi menggerakkan kegiatan ekonomi negara, pelbagai agensi diwujudkan untuk mengeluarkan modal dan membantu para penggiat ekonomi seperti Majlis Amanah Rakyat atau MARA. Pelaburan langsung asing pula diperoleh melalui kemasukan pelabur-pelabur asing dari negara luar ke Malaysia untuk melaburkan modal mereka bagi membuka kilang, perniagaan dan ladang. Faktor pasaran memainkan peranan penting. Terdapat dua jenis pasaran, iaitu pasaran tempatan dan antarabangsa. Kuasa beli pengguna yang tinggi membolehkan produk dapat dipasarkan dengan lebih banyak lokasi pasaran tempatan seperti di kompleks membeli belah, pasar borong, kedai runcit, gerai maupun e-niaga. Faktor buruh. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2017, tenaga buruh ialah mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun, sama ada bekerja ataupun menganggur. Banyak tenaga buruh tempatan digunakan di Malaysia dan juga tenaga buruh asing seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Vietnam dan China bagi menampung kekurangan buruh dalam pelbagai sektor. Seterusnya, topik kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik, apabila kita telah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dan kemajuan serta perkembangannya di Malaysia, pastinya akan meningkatkan dan memberi kepentingan terhadap penduduk maupun negara Malaysia. Apakah kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia? Di sini disenaraikan beberapa kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Peningkatan taraf hidup, kemajuan ekonomi negara, pemindahan teknologi, mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan infrastruktur, proses perbandaran dan pengurangan import. Untuk topik ini, Cikgu Izzuan akan memberi satu tugasan kepada anda. Lihat pada setiap kepentingan kegiatan ekonomi yang dipaparkan, pilih satu kepentingan kegiatan ekonomi dan kupas atau huraikan beserta contoh yang sesuai. Hantarkan kepada cikgu hasil jawapan kupasan dan huraian anda mengikut arahan yang diberikan. Cikgu harap anda dapat membuat kajian dan pembacaan terlebih dahulu sebelum menjawab dan melakukan tugasan ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.